إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سورة الصلة ayat 47. Bismillahirrahmanirrahim. إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ
وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط satu muka surat pada bahagian akhir daripada surah Fussilat, surah Fussilat bahagian yang ke-6. Baik. Muslim-muslimat dan rahmat Allah sekalian, pada ayat nombor 47 tu, ini hanya untuk perhatian kita sahajalah. Ayat yang pertama itu, kalau tuan-tuan tengok ada وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي قَالُوا شُرَكَائِي قَالُوا sekejap. Baik, perkataan syuraka ini tuan-tuan, syuraka dengan mad wajib itu, kemudian ada hamzah, kemudian ada ya. Ya itu dikira dengan dua harakat lah. Jadi huruf mad qalu. Dia tidak ditandakan baris, menunjukkan bahawa dia adalah dikira mad, huruf mad yang jadi dua harakat. Syurakai
qalu. Cuba kan. Baik, satu. Kemudian yang kedua ialah wa na'a bi janibih. Wa idza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bi janibih. Cuba bentar. Baik, perkataan wana'a tu tuan-tuan sudah boleh baca. Tinggal lagi ini untuk perhatian saja. Waw, nun, hamzah dulu baru alif. Maka alif itu dikira sebagai huruf mad, ataupun yang lebih tepat lagi kita panggil sebagai apa ni? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mad ini mak apa Ustaz? Mak asli itu satu, kemudian satu lagi nama tepat dia, huruf hamzah bertemu dengan huruf alif, hamzah bertemu dengan waw, atau hamzah bertemu dengan ya. Mad badal. Mad badal, okey. Jadi tuan-tuan itu dua harakat. Mad badal termasuk dalam mulhaqat ataupun mad-mad yang digolongkan dalam mad tabi'i dan mad asli. Baik. Kemudian tuan-tuan kita tengok satu ayat untuk qiraat ringkas kita pada malam ini. Ayat nombor 49 La yas'amul insanu min du'ail khair. Cuba kan. Wa immassahu asy-syarru faya'usun qanut. Baik. Jadi tuan-tuan, dalam bacaan kita, sebagaimana yang kita maklum, bacaan kita ni namanya bacaan Hafs daripada Asim. Bacaan Hafs daripada Asim. Kemudian ini bacaan seluruh dunia lah yang dibaca, sama ada imam sembahyang, bahkan di Mekah dan Madinah baca Hafs daripada Asim. Kemudian bacaan yang lain juga dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malam ini kita nak baca bacaan Warsh daripada Nafi'. Warsh daripada Nafi'. Ada bezakah dengan bacaan kita? Ya, ada sedikit saja. Ada dua tempat. Yang pertama sekali tuan-tuan, la yas'amul insan. Al-insan ini dibaca oleh Imam Warash daripada Nafi' dengan caranya naqal. Naqal maksud pindah baris. Hamzah sebelumnya ada mati, maka buang hamzah tersebut, barisnya diberi kepada yang mati itu. Ini lam lah. Jadi dia akan bunyi la yas'amu lin, hamzah dah buang ya. La yas'amu, la yas'amu linsan. Cuba tuan-tuan. Kita baca la yas'amul insan. Imam Warash baca la yas'amu linsan. Ingat tuan? Itu cara bacaan dia lah. Tapi ini kalau tuan-tuan belajar bacaan Warash, memang banyak sekali dalam Al-Quran yang dipanggil kaedah naqal. Malahan antara usul ataupun antara usul bacaan Imam Warash, inilah barangkali yang antara yang paling banyak bacaan naqal.
Kemudian yang kedua, fayausun qanut. Cuba tuan. Baik, hamzah bertemu dengan waw. Itu kita panggil mad badal. Mad badal di dalam bacaan Warasy ada 3 wajah. Satu fayau 2 harakat, yang kedua 4 harakat fayau sungqan. Tu jadi 4 harakat. Kemudian ada 6 harakat fayau sungqan. Baik tuan-tuan ya. Jadi sama 2, 4, 6 boleh berlakulah, tapi yang kebiasaan yang sama dengan bacaan kita dua harakat. Bagi kita cuba satu saja yang awalnya. La yas'amu linsanu min du'ail khair. Cuba. Baik, itulah dia tuan-tuan bacaan Warsh daripada Nafi'. Yang pentingnya kalau tak dapat nak ingat, rasa pelik, geliat lidah, pelik yang bacaan ini tuan-tuan, tak mengapa. Ini Ustaz baru maknanya perkenalkan secara umum gitu. Yang pentingnya kita di sana kita dapat belajar ada satu bacaan yang juga dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma tidak menjadi bacaan seluruh dunia. Seluruh dunia bacaannya adalah Hafs daripada Asim. Boleh tuan? Baik. Ilaihi yuraddu ilmu sa'ah. Kepadanya lah ini, kepada Allah Subhanahu wa taala kembalinya ilmu tentang berlakunya hari kiamat. Wa ma takhruju min thamaratin min akmamiha wa ma tahmilu min unsa. Apa sahaja yang kembang ataupun keluar buah-buah daripada kelopaknya, daripada tanaman ke. Wa ma tahmilu min unsa, dan apa yang dikandung oleh seorang wanita, wala tad'u, dan juga apa yang dia beranak, yang dia melahirkan itu illa bi'ilmi, semua sekali dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Wa yawma yunadihim ayna syuraka'i qalu adhanna kama minna min syahid. Di akhirat kelak Allah akan panggil orang-orang yang mensyirikkan Allah. Maka Allah tanya kepada mereka, di mana yang kamu syirikkan itu? Adakah boleh bantu kamu pada hari ini? Maka tuan-tuan, tidak ada seorang pun mampu menjawabnya dan dapat memberi saksi bahawa inilah perkara-perkara yang kami telah syirikkan, kerana mereka takut kepada pembalasan pada hari tersebut. Wa dhalla anhum ma kanu yad'una min qabl. Maka sesatlah apa yang mereka duk minta tolong, mereka seru, mereka memohon semua sekali sebelum ini. Wa dhannu ma lahum min mahis. Dan mereka telah yakin. Dhann sebenarnya tuan-tuan makna asalnya sangkaan, ya. Tetapi dhann di sini dengan makna yakin. Sebab apa? Di akhirat kelak yang dhann makna kedua itu lebih tepat, iaitu mereka yakin bahawa mereka tidak akan terhindar daripada azab Allah Subhanahu wa taala. La yasamul insanu min du'ail khair. Dan sifat manusia ini tuan-tuan, apabila dia minta, sentiasa minta perkara baik dan harap-harap sangat akan mendapat perkara baik yang diberi kepadanya, tetapi apabila diberi tentang satu perkara kejahatan, dia berasa keluh kesah, berasa susah dan berasa putus asa. Wa idza adzaqnahu rahmatan minna min ba'di dharra massathu la yaqulanna hadza li. Apabila dia diberi satu rahmat kebaikan itu selepas daripada satu kesusahan, maka dia akan mengatakan massathu la yaqulanna hadza li. Oh, ini patutnya memang aku dapat. Wa ma adhunnu as-sa'ata qa'imah. Dia dah lupa lepas itu bahawa dia merasakan bahawa hari kiamat itu tidak akan berlaku. Wala irji'tu ila rabbi inna li 'indahu lal husna. Kalau aku dikembalikan kepada Tuhanku pun tentulah aku akan mendapat kebaikan. Falunabbi'anna allazina kafaru bima 'amilu. Bahawa sesungguhnya kami pasti akan mengkhabarkan apa sahaja yang dilakukan amalan manusia itu, khususnya orang-orang kafir. Walnudhiqannahum min 'adzabil ghaliz. Dan kami akan azab mereka dengan azab yang sangat pedih, sangat dahsyat.
Tuan-tuan muslimin muslimat rahmat Allah sekalian, dalam ayat muka akhir ini tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala menyentuh satu perkara yang sangat besar, iaitu perkara tentang berlakunya hari kiamat. Dan tuan-tuan, hari kiamat ini zaman dulu, zaman rasul-rasul yang lepas, tidak ada satu orang pun di kalangan rasul yang tidak memberitahu akan berlakunya hari kiamat. Semua rasul beritahu. Dan pada zaman itu manusia telah membohongi rasul. Kalau betul lah, wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Kalau betul lah ada hari kehancuran, ada azab selepas mati, tunjukkan sekarang yang kamu janjikan itu. Tuan-tuan, orang dulu apabila dia membohongi rasul-rasul tentang hari kiamat ini, dari sudut logiknya agak menasabah dulu. Kenapa? Zaman itu bukti-bukti tentang berlaku hari kiamat ini barangkali tak berapa nampak secara secara zahirnya, secara kajiannya tidak nampak zaman dululah. Tetapi tuan-tuan, kalau orang zaman sekarang ini dia membohongi tentang hari kiamat, orang zaman sekarang ini, maka tuan-tuan, orang tu sangat-sangat teruk, sangat-sangat tak ada akal. Kenapa? Kerana bukti-bukti yang berdasar kajian sains sangat banyak bahawa akan berlaku hari kiamat. Kita sekarang sedang merasainya tuan-tuan. Kita sedang merasainya. Pelik-pelik tak? Dengan perubahan cuacanya, dengan keadaan suasana hari ininya, makanannya kurangnya, ayam tak adanya, macam-macam lah. Walaupun dikaitkan dengan suatu teori-teori tertentu, tapi hakikatnya tuan-tuan, dunia sedang merasa bahawa satu perubahan yang sangat besar. Dan tuan-tuan, Ustaz nak bawa sikit kita kepada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahih dalam riwayat Abu Daud, menyebutkan bahawa innallaha yub'atsu fi kulli ra'si mi'atin sanah. Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan satu orang, man yujaddidu laha dinaha, satu orang yang dipanggil mujaddid, memperbaharui urusan agama. Mana agama tu bila jatuh, bila orang dah tak nak, dah mengabaikan agama, orang tak percaya dah, orang dah kurang sangat tentang agama ini, akan datang satu orang, dan satu orang ini akan berada setiap awal 100 tahun. Awal 100 tahun. Jadi ulama dengan ijtihad mereka telah menyusun siapakah yang mujaddid setiap kurun itu, seperti mana disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Daripada awal itu ialah Umar Abdul Aziz, ya. Kemudian Imam Syafi'i, kemudian adalah susunannya. Itu yang pandangan para ulama tentang mujaddid setiap awal kurun. Baik. Tuan-tuan, Kerajaan Uthmaniyah Turki, ya, Kerajaan Uthmaniyah Turki jatuh pada tahun 1924. Nah, maknanya kalau ikut congakkan mudah lah, kita congak mudah. Sekarang tahun 2022, logik-logiknya 2 tahun lagi cukup 100 tahun. Sebenarnya tahun dalam Islam itu kalau nak kira dia 10 hari lebih pendek. Maknanya dengan tahun Masehi, tahun Islam ni, tahun Islam 10 hari lebih pendek. Mana tuan-tuan kira sendirilah. Tapi kita agak mudah lah. Maknanya 2 tahun lagi cukup 100 tahun. Adakah Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan seorang yang sebegitu? Wallahu taala alam. Nah, Ustaz pun tak nak beritahu secara tepat. Ke ini teori konspirasi ke apa Ustaz? Dah, ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan nampaknya dalam keadaan sekarang agama ni banyak sangat begini, yang orang tu kata begini, orang ni kata begitu, tak habis-habis dah. Mungkinlah, mungkin secara logiknya dan secara berdasarkan hadis ini, barangkali Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan satu orang, man yujaddidu laha dinaha, yang akan
memperbaharui urusan agama ini. Dipanggil mujaddid. Kalau tuan-tuan ingat dulu di zaman 20 tahun lepas, iaitu ketika Arqam tengah naik tu kan, masa tu duk sebut mujaddid dah, tapi nampaknya tak jalan juga. Tapi Ustaz rasa yang inilah barangkali setelah hampir 100 tahun dan para ulama yang mutaakhirin ini, Ustaz melihat pada tulisan mereka dan mendengar perbahasan mereka cenderung mengatakan boleh jadi. Boleh jadi ini kita panggil tafaul, maknanya secara optimisnya kita bersangka baiknya boleh jadi Allah akan melakukan demikian. Baik, kalaulah ada betul nanti, maka tuan-tuan, mungkin itu satu langkah yang semakin dekat kepada makin dekat kepada apa dia? As-sa'ah. Adakah mujaddid itu dipanggil Imam Mahdi? Wallahu ta'ala a'lam. Itu kita tak tahu. Tapi tuan-tuan, kalau orang kata duk sebut tentang kiamat, duk sebut tentang apa nama mujaddid, duk sebut tentang tanda-tanda, kita tak tahu kiamat bila ini. Allah yang mengetahui. Maka kita jawab, benda itu betul, tak ada siapa tahu. Ustaz tak tahu, ulama besar mana pun tak tahu, orang mana pun tak akan tahu. Tetapi tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi isyarat-isyarat. Ada petunjuk-petunjuk melalui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah beritahu keadaan begini. Contohnya manusia ni yatatawaluna fil bunyan. Manusia berlumba meninggi-ninggikan bangunan. Berlaku ke tidak tuan-tuan? Ya, sudah berlaku lama. Tuan-tuan cuba buka dalam internet itu di tanah Arab, di tanah Arab, kalau undur ke belakang sekitar 30 tahun ke belakang, 30 tahun ke belakang, tanah Arab itu adalah padang pasir. Ada padang pasir. Sekarang tuan-tuan, baru sahaja Raja Muda Saudi menyebutkan bahawa dia akan menjadikan Eropah jadi New Eropah di tanah Arab. Itu dia punya target. Berapa lama? 5 tahun akan datang. Dan khabar terbaru ini katanya Saudi nak bina satu macam bangunan cermin ke apa nama itulah, yang boleh memuat sampai 5 juta kat dalam itu kan. Allahumma tuan-tuan, ini bukan teori-teori konspirasi tadi. Maknanya bila berlaku sebegitu, kita makin menghampiri dekat selangkah demi selangkah kepada yang disebut sebagai as-sa'ah. Jadi tuan-tuan, hanya manusia yang selamat ialah orang yang mengikat dirinya kepada agama Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mengikat dirinya kepada Al-Quran, yang mengikat dirinya kepada zikir, yang mengikat dirinya kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini manusia yang selamat pada hari yang sebegitu dahsyat. Baik. Wa ma takhruju min thamaratin min akmamiha. Dan Allah Subhanahu wa taala menyambung ilmu dia tentang ilmu sa'ah itu, dan Allah mengetahui sebesar-besar perkara sehingga sekecil-kecil perkara. La yakhfa 'ala Allah min syai'in fil ardi wala fis sama'. Tidak tersembunyi daripada pengetahuan Allah Subhanahu wa taala setiap sesuatu ni, sama ada di langit dan di bumi. Wa 'indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu wa ma takhruju min thamar semua sekali yang berlaku di langit dan di bumi, sama adalah yang keluar daripada yabisin ratbin wala yabisin, sama ada yang biji-biji benih, yang basah, yang kering, semua sekali itu illa fi kitabim mubin, ditulis dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Termasuklah sama ada yang dalam perut seorang ibu, masa dia mengandung dan masa dia melahirkan, semua berlaku dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Wa yawma yunadihim ayna syuraka'i qalu adhanna kama minna min syahid. Bila manusia itu di atas muka dunia ini mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, makna dia menganggap bahawa
di atas muka dunia ini ada Tuhan yang lain, ada sembahan yang lain, ada yang dia ibadat kepada perkara yang lain, maka tuan-tuan, di akhirat kelak Allah Subhanahu wa taala akan panggil orang tersebut supaya menunjukkan yang kamu duk sembah, yang kamu duk harap boleh tolong kamu di atas muka dunia, nak tunjukkan sekarang. Maka semua sekali manusia tidak akan dapat memberi satu perkara pun membuktikan bahawa di sana ada perkara yang boleh mensyirik. Syirik ni tuan-tuan maksudnya menjadikan syaraka yusyariku musyarakah ini ialah kalau kita bahasa mudah menyertai. Sertai makna orang ni satu, kemudian menyertai satu lagi. Dan disertai itu mestilah orang tu sama taraf. Itu makna syirik. Buat kawan satu, kemudian ada satu lagi. Bila kawan itu tuan-tuan, maka Allah Subhanahu wa taala tidak ada layaknya nak menjadi kawan kepada sesiapa. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi maknanya bila dia buat satu benda lain yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala, itu panggil syirik. Musyarakah, menjadikan ada perkara yang sama kedudukan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah dipanggil syirik. Wa dhalla anhum ma kanu yad'una min qabl, dan mereka itu perbuatan mereka itu sesat dengan meminta kepada perkara lain selain daripada Allah Subhanahu wa taala di atas muka dunia itu. Wa dhannu ma lahum min mahiz, dan mereka meyakini pada hari ini di akhirat kelak maka manusia itu tidak akan terhindar daripada dosa ataupun azab Allah Subhanahu wa taala. La yasamul insan min du'ail khair, dan manusia ini tuan-tuan dia tidak jemu kalaulah Allah Subhanahu wa taala beri kebaikan kepada dia, suka sangat. Dapat kebaikan dia sangat suka. Tidak kata siapa lah ustaz, saya suka, tuan-tuan pun suka dapat kebaikan. Walaupun kebaikan itu pada istilah manusia, pada pandangan manusia, satu sudut dia memandang itu baik. Di sisi Allah Subhanahu wa taala dalam ilmu akidah tuan-tuan, baik dan buruk ini tidak ada sebenarnya. Baik dan buruk ini tidak ada. Baik dan buruk ini sebenarnya pandangan di sisi manusia. Apabila Allah buat satu perkara di sisi Allah, ilmu Allah, dia adalah baik. Itu kita yakin. Innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Allah itu baik dan dia tidak menerima melainkan perkara yang baik sahaja. Cuma bila sampai kepada manusia, dia berasa bahawa benda itu tidak baik. Hakikatnya bila Allah Subhanahu wa taala jadikan itu, maka kita kata itu semua baik. Dan tuan-tuan, ada sebahagian manusia apabila dia rasa yang Allah buat itu tak baik, tapi akhirnya satu ketika yatabayyan, terhasil daripada yang dia rasa susah, dia rasa payah, tiba-tiba jadi baik. Boleh jadi juga. Misalnya tuan-tuan, zaman sekarang ini kita kata payahnya kerjanya apa semua, ada orang dibuang kerja dan seumpamanya. Bila dia tak ada kerja tu, dia fikir macam mana lah nak hidup dah. Duit tak ada, anak-anak sekolah dah, nak bayar rumah, nak bayar kereta seumpama, dia baru kena buang kerja. Allah, dia kata kenapalah Allah uji aku sampai tahap ini. Ada. Tiba-tiba tuan-tuan dia pun niaga lah. Kita kata niaga tu kecil-kecil lah, membuat nasi lemak lah apa semua. Dengan perniagaannya itu tiba-tiba laku. Orang kalau duduk di Selangor, di Kuala Lumpur ni tuan-tuan, manusia ramai dah. Seluruh Malaysia datang duduk sini. Jadi tuan-tuan, jual nasi lemak tepi jalan pun, Ustaz pernah jumpa makcik tu tepi jalan aja. Buka pagi pukul 7 pagi sampai pukul 9 dah habis dah. Ustaz pernah tanya dia berapa bungkus makcik jual satu pagi. Dia kata 400 bungkus satu pagi. Cuba kali-kali tuan-tuan. Katakanlah kata RM2 kali dengan 4, maknanya 800. Tolak modal-modal lah, kata-kata separuh, maknanya 400 satu hari tuan-tuan. Busuk-busuk kita kata 200 lah sehari lah. Kalau 200 hari kali dengan 3, maknanya 6,000. Itu kalau 200. Kalau 300, 9,000 tuan-tuan. Jadi maknanya
Dulu dia ada kerja, tiba-tiba tak ada kerja, dia rasa itu benda tak baik. Tapi hakikatnya daripada situ tuan-tuan, dia telah menapak sedikit diri sendiri. Akhirnya dia nampak tak baik tadi, dia telah menjadi baik dah kembali. Dia kata alhamdulillah, rupanya Allah Subhanahu Wa Taala dalam yang tak baik itu akhirnya Allah memberi kebaikan. Jadi tuan-tuan, inilah pentingnya kita untuk bersangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebabnya kesusahan manusia ini tuan-tuan bukan sahaja dilalui oleh orang biasa-biasa macam kita. Bahkan manusia yang paling dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga sama. Bahkan lebih teruk lagi. Ya. Tuan-tuan, tak lama ni Ma'al Hijrah. Ya. Kita sama-sama maklum tuan-tuan. Nabi sallallahu alaihi wasallam semasa dalam masalah hijrah ini, daripada bertolak daripada Mekah hijrah ke Madinah, dalam keadaan begitu susah. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam berlaku hijrah ini? Ialah 3 tahun sebelum, Rasulullah telah naik satu ekor binatang, namanya haiwan, namanya burak, naik ke langit untuk terima salat, untuk terima salat. Baik, kemudian selepas 3 tahun itu tuan-tuan, Allah suruh hijrah. Baik, soalannya, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, bukankah aku hari itu pernah naik burak? Sekarang kamu bagilah balik burak tu, kan senang sekali aja naik burak tu, sejauh mata mandang dah sampai Madinah dah. Tak tuan-tuan, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tak minta perkara tersebut dan menapak berjalanlah dengan Abu Bakar, sehinggalah sampai ke Madinah. Dan dikejar oleh musuh-musuhnya dalam keadaan musuh itu nak membunuh baginda sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa tuan-tuan? Kesusahan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan itu, innamal usri yusra. Selepas susah itu akan ada kesenangan dan kebaikan, dan itulah yang dilalui oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Apabila seorang itu bersabar, perkara yang sama akan dapat insya-Allah. Boleh tuan? Jadi kita perlu bersangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam kesusahan kepayahan itu, Allah akan ganti yang lebih baik lagi insya-Allah. Jadi tuan-tuan, Ustaz berhenti di sinilah kali ini. Insya-Allah kita jumpa lagi pada pertemuan akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtana bih. Ya Allah, kami simpankan kepadamu segala ilmu yang kamu ajar kepada kami. Ardudhu ilaina waqta hajatina ilaih, dan kembalikan ilmumu ini ketika kami perlu untuk menggunakannya. Wala tunsina. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah. Go.